Serik yang tahun 2014 putih ilir lagi. Kena pula hal ni. Memang sedih lah. Kebanyakan anggota kita termasuk juga dalam kalangan masa-masa banjir. Untuk mendapatkan kelah ni memang susah lah. Kelah tantangan ni memang sangat sengit lah. Alhamdulillah rezeki banjir untuk orang kampung. Bunga telang ni dia mengandungi antosianin. Kita gunakan sebagai sensor untuk mengesan sama ada makanan ini sudah rosak ataupun tidak. Musim tengkujuh jiwa gusar. Hujan lebat, tanda musibah. 2021 datang bersama banjir besar, mengajar semua bermuhasabah. Bah yang melanda baru-baru ini bukan sahaja membuat ramai kehilangan harta benda, malah nyawa yang tersayang. Namun bagi penduduk Hulu Dong Raub Pahang, bencana itu membawa rahmat kepada mereka. Sebaik saja air surut, beberapa kaki pancing telah berjaya menangkap ikan kelah di sungai kampung berkenaan. Ikan bernilai tinggi itu dipercayai berasal dari beberapa kolam ternakan yang pecah akibat dilanda arus banjir yang deras. Kehadiran kelah itu turut menarik perhatian Muhammad Azlan Tamsi untuk datang ke sini. Harapannya hanya satu, memburu ikan yang menjadi idamannya sejak dahulu. Sebelum ni Sungai Uludong ni memang kita tahu ada kelah, tapi kelah liar ni sangat susah lah kita nak dapat. Jadi semenjak banjir tu hari, kawan ada telefon kata banyak ada kolam-kolam yang dah terlepas. Jadi ramai yang dah dapat kelah. Selain memancing, penduduk kampung juga memasang jaring dan jala. Biasanya, jaring akan dipasang di kawasan yang dipercayai menjadi laluan kelah dan tempat ia bersembunyi. Sahrul Nizam Muhammad Nur atau lebih mesra dipanggil Balak adalah antara mereka yang terawal menyedari kehadiran kelah di sungai kampung mereka. Hari ini, dia membawa rakan-rakannya memasang jaring di lokasi tempat dia beberapa kali berjaya menaikkan ikan berkenaan. Dia yakin mereka akan mendapat beberapa ekor kelah di situ kerana kawasan berkenaan tidak pernah menghampakannya. Jadi daripada mula banjir itu hari, kami mencari ikan kelah yang terkeluar daripada kolam-kolam orang kampung. Alhamdulillah lah, sehingga 2-3 hari ini kami mendapat sebanyak 50 ekor dah. Ada yang besar, ada yang kecil. Majoriti sekilo lah kelah merah. Jadi alhamdulillah rezeki banjir untuk orang kampung hingga saat ini lah. Ikan kelah adalah daripada keluarga Saprinidae yang bersisik besar dan spesies omnivor. Ia menjadi buruan ramai kerana keenakan isinya sukar didapati daripada ikan air tawar lain. Oh, lepas. Satu lagi. Oh, dah kita lah. Penantian lebih 2 jam oleh Azlan berakhir apabila kelah idaman sangkut di mata kailnya. Seekor kelah merah seberat hampir 2 kilogram berjaya dinaikkan. Ni hidup lagi ni. Kelah. Sentapan yang agak kuat tapi kita tak dapat jangka lah sama ada itu kelah ke ataupun ikan tengah atau ikan lain. Tantangan ni memang sangat sengit lah. Alhamdulillah memang bila kita bawa naik tadi memang kelah yang sebenar lah. Manakala Balak pula, selepas sahaja jaringnya dipasang, dia kemudian memukul permukaan air
bagi menghalau ikan yang bersembunyi di celah-celah kawasan itu agar ia melarikan diri ke arah jaring. Hasilnya, beberapa ekor kelah telah tersangkut. Kesemuanya dimasukkan ke dalam karung plastik untuk dibawa pulang. Bagaimanapun, jaring yang telah dipasang ini akan dibiarkan di situ dengan harapan akan ada lagi rezeki untuk mereka pada esok hari. Sebelum ni tak pernah pula banjir besar seperti sekarang. Kali ni memang banjir besar berlaku di Huludong ni lah. Untuk mendapatkan kelah ni memang susah lah. Mungkin ada seekor, 2 ekor. Taklah seperti selepas banjir ni. Ibarat macam kata orang macam pesta kelah lah bagi kita orang yang mencari ni kan. Kepuasan jelas terpapar di wajah mereka selepas 5 jam menunggu 8 ekor kelah berjaya diperolehi. Kesemua ikan berkenaan dibawa pulang ke rumah Badli Syahmat Adam atau Lat untuk dimasak bagi hidangan makan malam mereka. Ikan yang telah siap disiang dan dibasuh dengan asam limau ini kemudiannya dibalut dengan daun pisang. Untuk hidangan malam ini, kesemua mereka bersetuju agar hasil tangkapan mereka dijadikan ikan bakar. Tepat jam 9 malam, jamuan makan bermula. Walaupun ia hanya dimakan dengan nasi panas, sudah cukup membuka selera mereka, terutama apabila ikan kelah bakar dicicah kicap bercampur air asam, cili dan bawang. Walau bencana banjir membawa kemusnahan dan mengancam kehidupan penduduk di kawasan terjejas, namun bagi segelintir masyarakat, air bah bagaikan datangnya rezeki yang tidak diundang. Peluang ini juga masa sahabat akrab dapat bersama menjalin silaturahim dan meraih keseronokan memancing ikan yang dikenali sebagai Raja Sungai. Macam saya cuba sedaya upaya untuk membantu sebab masa 2014 kami memang terseksa lah. Mujulah ada mama pakak tolong makcik belakang. Banjir besar yang melanda Kelantan pada Disember 2014 adalah antara yang terburuk melanda negeri itu dalam sejarah negara. Bah berkenaan memusnahkan beberapa daerah, yang paling terkesan adalah Gua Musa dan Kuala Kerai. Ibarat dilanda tsunami. Pada awal tahun 2021, mimpi ngeri 7 tahun lalu seolah-olah berulang kembali. Negeri ini sekali lagi dilanda bah besar. Paras air Sungai Kelantan naik secara mendadak ekoran hujan berterusan sejak November 2020. Kuala Kerai antara daerah yang mencatatkan bilangan mangsa paling ramai, iaitu melebihi 3,000 orang. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM antara pasukan penyelamat banjir yang aktif menjalankan misi bantuan banjir itu. Ketika penggambaran majalah 3 dilakukan, banjir di beberapa kawasan daerah ini sudah semakin surut. Namun, keadaan geografi di Kuala Kerai yang berbukit bukau menyebabkan beberapa kawasan masih lagi mempunyai takungan air bah berkenaan. Bagi memudahkan pergerakan, pihak APM memilih untuk menggunakan bot jenis amfibia sebagai pengangkutan ketika menjalankan operasi. Beberapa hari yang lalu, pihak Angkatan Pertahanan Awam Malaysia daerah Kuala Kerai telah cuba untuk melintasi sungai ini bagi memberi bekalan makanan kepada mangsa banjir di kampung Pasir Kelang. Namun, misi mereka tidak berjaya kerana arus banjir yang deras telah memutuskan laluan ke kampung berkenaan.
Jadi hari ini saya bersama dengan Persatuan Asnaf Harapan Daerah Kuala Kerai diketuai oleh pihak APM untuk sekali lagi mencuba melalui kawasan ini bagi memberi bantuan bekalan makanan kepada 2 buah keluarga yang dikatakan masih lagi terkandas. Pernah merasai sendiri kenangan pahit dilanda bah 7 tahun yang lalu mendorong Tuan Mastura Tuan Ibrahim, Ketua Badan Bukan Kerajaan ini untuk membantu mangsa banjir. Macam saya cuba sedaya upaya untuk membantu sebab masa 2014 kami memang terseksa lah. Jadi saya mengambil inisiatif untuk membantu masa-masa banjir. Tak mahu terjadi, tak mahu berulang peristiwa 2014 tu. Bagi penduduk kampung yang terkepung di sini, menerima bantuan makanan adalah satu nikmat besar buat mereka, terutamanya di saat pasca banjir. Sekolah Jenis Kebangsaan Yuk Chai Kuala Kerai telah dipilih menjadi antara pusat pemindahan sementara mangsa banjir dan seramai 138 orang ditempatkan di sini. Kini ia semakin lengang ekoran keadaan banjir yang kian reda. Situasi rumah sekarang ni okey, air surut dah. Cuma kami tak boleh nak masuk lagi. Tak boleh nak masuk lagi sebab selut. Perasaan serik yang tahun 2014 pun hilang lagi. Kena pula hal ni. Perasaan dia tu bercampur bau lah. Memang sedih lah. Dengan bagai-bagai rumah saya dapur lah. Asyik alhamdulillah dapur saja kena. Dapur saja kena tapi kena basuh lah. Pusat Kawalan Operasi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia Daerah Kuala Kerai. Pasukan ini sentiasa bersiap siaga untuk menghulurkan bantuan kemasyarakatan dalam apa jua keadaan, terutamanya ketika dilanda banjir. Memandangkan keadaan Kuala Kerai semakin pulih, misi pasca banjir dijalankan. Hari ini, pihak APM menerima panggilan daripada mangsa banjir di Kampung Gatal untuk bantuan membersihkan rumah. Untuk makluman Pusat Kawalan Operasi Pusat, Cali 13 lapor sampai di Kampung Gatal untuk tugas-tugas operasi pasca banjir. Bagaimana? Terima. Over. Disebabkan keadaan banjir yang agak teruk di negeri ini, anggota APM Kuala Kerai tidak menang tangan dalam mengatasi situasi ini. Mujur, terdapat bantuan tenaga 2 orang pegawai dan 11 orang anggota dari APM Negeri Sembilan. Dia sebenarnya di daerah Kuala Kerai ni, kebanyakan anggota kita termasuk juga dalam kalangan masa-masa banjir. Jadi kekuatan daripada segi anggota tu tidak ada kekuatan yang cukup. Jadi kami memerlukan sokongan daripada daerah-daerah lain dan juga tempat-tempat lain lah. Sebab itulah dia orang datang ke sini membantu kami. Kampung Gatal, Kuala Kerai. Rumah milik seorang wanita yang berusia 57 tahun ini telah dinaiki air 3 hari lalu. Kini, ia dipenuhi dengan selut. Kudrat Cik Senah Ali yang tinggal sebatang kara tidak mampu untuk membersihkan kotoran ini seorang diri. Dia telah meminta bantuan APM untuk proses pembersihan. Keadaan masa nak pasal. Tak tahu nak ambil sama mana. Jadi tak khabar. Jadi rumah jadi lagu ni. Suruh mana? Klik-klik tengok keliling rumah. Klik-klik tengok rumah mengata selera tu lah rumah aku. Rumah Cik Senah yang terletak jauh dari laluan utama menjadikan misi pasca banjir hari ini agak mencabar buat pasukan APM. Mereka perlu melalui kawasan semak dipenuhi dengan lumpur. Tetapi demi amanah yang dipikul, segala rintangan berjaya ditempuhi. Bagai sudah jatuh di tipe tangga. Kehilangan suami beberapa bulan lalu
dan tidak dihiraukan anak-anak sejak belasan tahun sudah cukup menduga perjalanan hidup wanita ini. Kini, ditambah pula dengan bencana alam yang menimpa, dia sudah tidak mampu menangkungnya. Nama ini perumah ni. Minta maaf banyak-banyak belaka dan nak nolong dah. Mujulah ada mama pakat tolong mak cik belaka. Mak cik tak ada anak kita rakyat gitulah. Terima kasih banyak-banyak. Mandikan barang ni. Kalau boleh keluar dululah. Boleh, tapi jangan ramai sangatlah. Dah 3-4 orang je atas. Sebelum rumah ini dibersihkan dengan air, semua barangan berharga akan dikeluarkan terlebih dahulu. Walaupun hampir kesemua barangan mangsa sudah rosak disaluti lumpur, pasukan ini tetap menguruskannya dengan teliti. Bekalan air dan api yang terputus akibat banjir menyukarkan tugasan mereka. Mujur, terdapat mesin air yang direka khas oleh APM Kuala Kerai dapat membantu mengepam air dari sumber alam berdekatan. Bagi percubaan pertama, mereka mendapatkan air dari takungan banjir berhampiran. Namun, mendasing yang memasuki pam ini menghalang laluan air. Setelah percubaan menyedut air selama 2 jam, misi ini kemudian gagal kerana bendasing berkenaan telah merosakkan pam. Bagi mengelakkan dari pembaziran masa, mereka membuat keputusan untuk menggunakan baldi sebagai alternatif lain. Tetapi air banjir tidak cukup bersih untuk mencuci kesan lumpur yang sedia ada, membuatkan pasukan APM ini mencari sumber air yang lain. Kali ini, sungai yang berdekatan dengan rumah Cik Senah menjadi tumpuan. Setelah beberapa jam proses percubaan, akhirnya misi mereka berjaya dilaksanakan. Walaupun melalui pelbagai rintangan, tidak sekalipun kedengaran rintihan daripada anggota APM ini. Bagi mereka, kepuasan dalam membantu masyarakat setempat sudah cukup menjadi pendorong untuk terus menabur bakti. Semoga kerjasama pelbagai pihak dalam membantu mangsa banjir ini akan menjadi teladan semua dalam menghadapi apa jua keadaan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Penjagaan dia senang. Letak aja, campak aja. Dia tumbuh sendiri sama ada dekat pagar ataupun melata kan. Pulut ni dah hampir pupus. Bunga, penyeri halaman dan pemberi aura kepada kehidupan. Bukan hanya mencantikkan ruang, bunga juga mampu menjadi sumber khasiat dan khazanah kesihatan kepada manusia sejak sekian lama. Antaranya, bunga telang. Bunga berwarna kebiruan ini adalah pokok jenis kekacang yang tumbuh memanjat dan hidup subur di kawasan bercuaca panas seperti Malaysia. Bunga telang atau Clitoria ternate selain ditanam sebagai hiasan, turut dibiakkan sebagai pemulih tanah
lantaran akarnya yang mampu menguraikan tisu nitrat dalam tanah. Dengan itu, tanah akan menjadi lebih subur. Kehadiran tanaman ini melengkapkan sesebuah halaman. Cara tanam senang ya? Senang. Tabur biji benih ya? Ya, tabur biji benih je. Inilah dia bunga telang yang menjadi pewarna penting bagi nasi kerabu. Rupanya memang cantik, indah dipandang dan saya bersangka di sebalik warna yang cantik ini ada kajian penting terhadapnya yang melibatkan bidang teknologi makanan dan bidang teknologi perubatan. Jadi potensinya cukup luas untuk membina satu rangkaian industri yang berpotensi. Warna biru pada bunga ini begitu istimewa dan menarik perhatian penggemarnya. Dia unik sebab dia punya bentuk dia. Lepas tu colour biru kan. Selalu pokok bunga merah, kuning, putih kan. So dia biru macam rare. Then bila dah tumbuh melata macam tu, saya pun ada minum kan. Jadi macam saya boleh rasa darah tu dengan lancar. Then saya pun ada buat macam bancuhan air dia guna untuk bedak sejuk kan. So memang rasalah dia punya difference. Kajian saintifik dan klinikal pada bunga telang masih giat dijalankan biarpun telah sebati dalam rutin masyarakat yang mempercayai kelebihannya. Bila saya dah tanam tu, lama-lama saya dapat tahu melalui pembacaan lah kan. Saya dapati bunga telang ni dia ada nilai komersial kan. Harga dia boleh naik sampai ke 80 hingga ke RM100 per kilo lah. Penjagaan dia senang, letak aja, campak aja. Dia tumbuh sendiri sama ada kat pagar ataupun melata kan. So tak perlu pengairan sangatlah. Bunga biru ini mampu memberi nilai eksklusif kepada hidangan yang disajikan. Baik di kampung maupun di tempat terkebuka. Seri bungaan bukan hanya terselah pada visual, malah menyuntik aura keindahan tersendiri. Bunga telang yang dalam semangkuk dan pandan dan juga air. Sebenarnya kalau kita nak pekat biru, air kuranglah. Okey, bila dah siap kita rebus sampai dia mendidih, menggelegak. Hasilnya macam ni lah. Okey, dia perlu gula ke Dia tidak? memang kalau yang pure asli tak ada gula. Bersatu antara rasa bunga dan rasa pandan yang begitu lazat. Hiaskan dengan bunga telang. Apa rasanya? Saya rasa ia memang eksklusif lah kalau kita nak buat hidangan yang nampak unik. Maka ini antara pilihan yang terbaik. Bunga telang dengan campuran pandan melengkapkan cita rasa yang mahal dan eksklusif. Bunga telang mudah ditanam, mudah juga untuk dituai hasilnya. Bunga ini mampu mekar pada usia 8 minggu. Dan selepas itu, para pemuja akan mampu untuk menikmati hasilnya.
Minat terhadap pembacaan dunia tumbuhan atau flora mendorong pemenang anugerah tokoh nilam peringkat kebangsaan tahun 2019, Muhammad Faris Ashraf Noh, meneroka bunga telang bersama pengkaji bertauliah di Atta Rahman Institute for Natural Product Discovery. Kajian makmal amat penting bagi membuktikan secara saintifik kandungan kimia atau nutrien pada sampul tumbuhan melalui pelbagai eksperimen demi manfaat kepada manusia dan alam semesta. Secara umumnya bunga telang ni dia mengandungi antosianin, sejenis flavonoid yang merupakan sumber antioksidan semula jadi. Jadi kerana bunga telang ini mengandungi antosianin, dia sangat sensitif pada perubahan pH. Hari ini digunakan sebagai inovasi untuk menghasilkan sejenis sensor untuk sensor yang bersumberkan sumber semula jadi. Misalnya kita gunakan ekstrak bunga telang ini sebagai sensor pada pembungkusan makanan untuk mengesan sama ada makanan ini sudah rosak ataupun tidak. Biasanya apabila makanan mula rosak, dia akan menghasilkan bahan-bahan degradasi yang menyebabkan perubahan pH. Jadi suatu hari nanti jika ia berjaya direalisasi, kita boleh lihat boleh memilih makanan-makanan berdasarkan warna sensor pada pembungkusan makanan. Jadi hari ini kita akan tengok bagaimana perubahan warna berlaku apabila kita menambah cuka, jus oren dan lain-lain di dalam air yang mengandungi ekstrak bunga telang. Cuka dalam, kita lihat warna dia ungu yang lebih gelap sedikit berbanding bunga telang yang dimasukkan dengan limau kasturi. Kalau dilihat kertas-kertas kajian yang pernah dijalankan, kerana dia sejenis antioksidan, dia juga boleh digunakan sebagai salah satu teknik pengawetan makanan yang masih lagi di peringkat kajian. Kita belum lihat lagi hari ini penggunaan bunga telang sebagai pengawet makanan. Tetapi apabila kita gunakan dalam masakan biasanya, dia memberikan sumber fitonutrien lah kepada diet kita. Fitonutrien ni merujuk nutrien yang bukanlah kita kata asas yang kita perlukan. Kalau nak minum, minumlah. Dia adalah minuman yang kita kata memberi nutrisi kepada kita, dan juga kerana kandungan antosianin dan flavonoid lain di dalam bunga telang itu menjadikan dia sumber antioksidan yang baiklah di dalam makanan kita dan minuman. Sejujurnya Malaysia masih lagi dalam proses pembangunan di mana kita masih lagi dalam peringkat untuk menguji dalam proses penyelidikan pembangunan untuk mengkaji apa potensi-potensi dan ciri eksklusif yang mungkin ada pada bunga telang. Sebagai seorang yang amat meminati bacaan tentang bunga-bungaan, keunikan botani, horticulture dan sebagainya, setelah melakukan uji kaji secara langsung dengan Dr. Cik Putih di makmal beliau, spektrum saya terhadap pemahaman bunga-bungaan ini telah pun menjadi lebih luas. Betul lah kata orang, jauh perjalanan, luas pemandangan. Jadi dapatan yang saya dapat lihat adalah bagaimana nilai tambah yang ditawarkan oleh bunga telang ini bukan sahaja untuk menjadi pewarna makanan nasi kerabu, tapi juga untuk tujuan kesihatan dan pemakanan. Hasil kajian di makmal oleh pengkaji bertauliah membuka ruang penambahbaikan untuk industri, dan kajian ini akan berterusan demi ilmu dan kualiti hidup yang lebih baik. Biru nasi kerabu, idaman setiap kalbu. Bunga telang yang digunakan dalam nasi kerabu sejak berkurun lamanya adalah bukti bahawa bunga ini tidak beracun dan tidak memberi impak buruk kepada kesihatan. Sebaliknya, penyelidik yang mengkaji bunga ini menjelaskan kandungan antosianin di dalamnya berfungsi sebagai antioksidan yang baik untuk kesihatan. Antioksidan didefinisikan sebagai zat yang dapat melewatkan proses oksidasi dalam badan. Oksidasi adalah reaksi kimia
membabitkan pengikatan oksigen, pelepasan hidrogen atau elektron. Secara umumnya, bahan perosak tubuh bertindak ke atas sel. Bahan ini masuk ke dalam tubuh manusia melalui pemakanan. Makanan mempunyai pengawet dan pewarna yang akan menyebabkan sel tubuh rosak. Bahan cemar ini dinamakan oksida atau radikal bebas. Justru itu, perwarna asli seperti bunga telang adalah penggunaan yang selamat dan menjamin keselamatan pengguna. Bedria Isakovic yang telah 8 tahun menetap di Malaysia setelah berkahwin dengan lelaki tempatan menjadikan resepi makanan Melayu sebagai terapi diri dan memperkaya kemahiran memasak di dapur. Menggunakan bunga telang yang direndam, air itu kemudiannya dimasukkan ke dalam nasi yang dipanggil sutliash atau puding beras Balkan. Mula-mula dulu saya datang sini, kita pergi makan dekat kedai, lepas tu saya nampak nasi warna biru. Lepas tu dapat tahu dari dia sebenarnya warna tu dari bunga. Lepas tu bila research lagi, dia dapat tahu berapa berkhasiat sebenarnya bunga telang itu. So kita letak dalam makanan sebab dia tak ada tak ada rasa. Budak-budak pun suka. Kalau letak warna biru roti ke, buat makanan Bosnia pun boleh. Kehadiran bunga telang menyerikan kerinduan pada Bosnia yang dicintai. Namun, akar budaya Melayu tidak dilupa. Bunga telang menjadi aroma kasih sayang keluarga ini. Saya masak tadi roti jala, roti croissant, dia macam roti Bosnia golong. Satu lagi saya masak sutlia, dia macam rice pudding. Lepas tu saya masak nasi ayam mengguna juga bunga telang dalam nasi. So warna dia akan jadi biru. Saya rasa kalau orang Bosnia pun dapat makan macam ni, dia orang akan suka. Sebab selalu sana basic lah, dia akan jadi warna putih. Tapi bila macam ni, semua orang akan terkejut. Wow, cantiknya. Salah satunya kalau kita tengok di Bosnia, dia memang selalu dia punya makanan tu basic. Ada garam dah cukup. Apa-apa pun memang mementingkan kopi lah, mulakan pagi dengan kopi. So bila dia datang ke Malaysia, dia agak terkejut sebab kita bangun pagi tu makan nasi kerabu, nasi dagang, nasi belauk. So dia cuba nak belajar keunikan-keunikan ni, apatah lagi ada ramuan-ramuan. Contoh nasi kerabu kan dia ada macam dia punya ramuan dalam tu kan, ulam-ulaman. So itu yang dia nak belajar buat. Itu yang seronok, dia boleh belajar Kelantan, macam mana tradisi Kelantan, Terengganu. Dan sekarang ni pun dia dah memang excited untuk dengan bunga telang tu macam-macam resipi dia nak cuba buat lah. Dia dengan nasi kerabu. Kalau tak boleh tidur pun dia boleh. Tidak cukup membaca di laman sesawang, buku-buku ilmiah berasaskan tumbuhan turut dijadikan medan menambah ilmu sambil mensyukuri segala nikmat kurniaan Tuhan. Menjadikan air tangan bonda mentua yang mesra dipanggil Nyonya Zubaidah sebagai inspirasi, Rosmawati Abdul Ghani nekat mempromosikan Pulut Tetal sebagai khazanah warisan bapa Nyonya untuk dibawa ke peringkat lebih tinggi dan dikenali masyarakat. Cari di social media semua memang tak ada orang yang fokus buat benda ni. Terjumpa pula Jabatan Warisan Negara kata yang pulut ni dah hampir pupus. Jadi kita rasa benda ni agak menariklah untuk dihidupkan semula. Pulut Tetal
atau juga dipanggil sebagai tai-tai lazim didapati di kedai Baba Nyonya. Bagi Rosmawati, dia ingin menjadikan pulut tetal yang dihasilkannya mengikut ramuan atau teknik tradisional serta terjamin suci dan halal. Proses ini memerlukan ketelitian dalam penghasilannya. Kita nak kekalkan keaslian dia, kita guna bunga telang asli, bukan pewarna, dan kita guna daun pisang dan himpit dalam kotak kayu. Asli memang kotak kayu. Pulut yang dimampatkan dan disiram air rebusan bunga telang dijurus secara perlahan bagi menampakkan kesan cantik seperti marmar yang berwarna indah. Masa mula-mula buat dulu pun tak dapat approval sebab tak cukup padat. Dia kena betul-betul tekan supaya dia padat, dan bila makan tu dia baru sedap, dia mampat. Aroma daun pisang tu sendiri menyedapkan. Dia dalam kotak kayu tu dia dah keluar aroma daun pisang, dan masa kita bungkus ni untuk aroma dia dan untuk presentation. Warna biru inilah terletaknya keunikan pulut tetal. Lepas menggunakan, saya banyak membaca dan ramai juga yang share. Banyak khasiat dia. Saya tak pasti, mungkin juga khasiat bunga telang ni, ada sahabat yang tak berani makan pulut sebab angin. Tapi dia teringin nak cuba. Dia makan satu okey, dia makan dua okey, dia makan banyak. Dan alhamdulillah, pastilah alhamdulillah pada dia tak memberi kesan. Inilah dia pulut tetal yang telah pun siap dimasak. Berapa lama keseluruhannya ambil masa ni? Kukus ambil masa 1 jam. Dah dihimpit, ditekan dalam bekas, minimum untuk tekan saja 6 hingga 8 jam. Kalau ikut asal-usul Baba Nyonya, memang dia akan makan dengan homemade pandan kaya. Okey, tapi nak sesuaikan dengan selera orang pedas, kita buat asam pedas daging. Ataupun ada yang makan juga dengan rendang lah. Itulah dia, keunikannya tu sebenarnya kalau dimakan dengan kaya ni, itu adalah makanan yang asal. Jadi lemak bercampur manis. Jadi dia balance upkan cita rasa kat situ. Jadi orang Melaka pun ramai yang tak tahu makanan ni. Hanya yang kenal makanan ni kebiasaannya di kawasan Tengkera Melaka tu, yang kebanyakannya Nyonya Baba. Saya sebenarnya menjadi dia punya quality control daripada segi food critic dia lah. Masin ke, sedap ke, apa ke, sebab ini adalah makanan Nyonya Baba. Macam saya bergurau dengan dia, dia kena tekak Nyonya Baba juga yang kena makan, kata okey baru boleh dibuat. Dua-duanya sedap. Peribadinya saya menggemari gabungan dengan pandan. Manis dan juga memang nampak memukau sekali. Rasanya pun sedap. Walaupun sudah terbukti keistimewaannya, bunga telang akan terus dikaji dan dicari potensinya secara saintifik sebelum martabatnya diangkat sebagai bunga 1000 manfaat. Setakat ni kajian-kajian yang dijalankan hanyalah kajian pada peringkat model haiwan. Tetapi masih belum ada pembuktian kajian secara klinikal kepada manusia. Seperti mana yang kita ketahui, untuk mengatakan sesuatu ubat ataupun herba itu merawat sesuatu penyakit, dia mesti dibuktikan melalui kajian secara klinikal untuk memastikan dia selamat dan berkesan. Pesona bunga ini merentas kegemilangan ilmu perubatan. Kecantikan, masakan dan warisan sebagai khazanah dunia.